Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anak-anak SMK USJ 23 dan mungkin kalau kata dari sekolah luar pun kalau dapat tengok, salam sejahtera kepada anda juga. Okey, video pengukuhan ni merupakan video pengukuhan matematik yang PIBG SMK USJ 23 untuk tahun 23. Kami merasakan mungkin video ini boleh membantu anak-anak SMK USJ 23 untuk lulus dalam matematik. Bukan sahaja lulus, kalau boleh kita nak A. Alright. So video ni earlier I cakap akan bagi pada awal minggu ni kan, hari Isnin kan, tapi I tak bagi kan. Okay, sebab dia ialah Acik tengok waktu korang semakin suntuk kan, tapi tak mustahil untuk korang nak belajar matematik ni. Okay, tak mustahil, boleh lagi dapat A, boleh. Okay, boleh walaupun daripada zero tu boleh dengan syarat you berusaha. But at the same time, of course, Acik perlu membuat satu video pengukuhan untuk mengajar you all matematik ni sesimpel boleh, tetapi dia tidaklah menyukarkan you untuk memahami. So that itulah sebabnya bila I record, I akan kena edit lagi record tu supaya bila sampai kat you dapat dengan mudah, you boleh belajar dengan mudah dan dapat dekat diri you untuk you apply kan jawapan dekat dalam soalan peperiksaan. Alright. So dekat situ clear. So video ni banyak kali dah diedit untuk you all boleh dapat cara pengajaran tu dengan maksudnya tak meleret-leret lah. Itu je maksud dia. Okay, enough of the introductions. Let's just move on to pemfaktoran. Kita akan start dengan pemfaktoran. Okay, kenapa you all lemah matematik? Pertama, you kena akui kalau lemah matematik. Ya, saya lemah matematik. Akui yang tu dulu. Okay, tak ada masalah. Semua orang dia macam ni tau. Ada pelajar cakap kat saya, kalau fail matematik macam mana nak dapat A, because I said kan from zero you boleh juga dapat A. So it's quite impossible for someone yang rasa yelah fail je daripada dia form 1 dia fail, tiba-tiba form 5 dapat A pula. Dah tinggal lagi 2 bulan je periksa kan. Lagi 2 bulan, sebulan lebih je kan. Not impossible. Okay, you kena tahu dia sebenarnya benda ni kan, you nak dapat ni dia berdasarkan kepada diri you sendiri. You nak ke tak nak? Kalau you nak, buat yang kita nak tunjuk ni. Okay, kalau you nak, you spend you punya sepenuh tenaga, usaha, fokus you dekat benda ni. Alright, boleh? Boleh, insyaAllah. Janji. Alright. Kalau ada orang kata dekat you tengah you belajar tu, ada orang kata dekat you, alah kau fail setakat boleh lulus pun jadilah. Hello. Kau tak payah gaduh dengan dia lah. Buang masa gaduh dengan dia tau. Tak kisahlah orang tu siapa pun. Okay, tak kisah siapa pun orang tu kan. Hormat dia, buat tak tahu je. Okay, buat tak tahu. Rawat hati sendiri dengan buat tak tahu je dengan apa dia nak cakap. Manusia ni memang mulut dia macam tu lah. Kau mana boleh kawal mulut manusia kan. Tapi kita boleh kawal diri kita. Okay, apa yang kena korang buat, korang hanya fikir macam ni lah. Albert Einstein tu pun, yang konon-konon pakar matematik, dia bermula dengan tak tahu apa benda. Siapa-siapa yang pakar, yang diklaim diri pakar ataupun memang diakui pakar kan, dia juga bermula dengan tak tahu apa-apa. Dia belajar. Betul. Okay, so kita start Alright, so subjek ni, kalau kita lemah matematik, sebenarnya kita lemah algebra. Algebra ni apa? Daripada asas tu lah kita dah lemah dah kat situ. Tapi tak apa, tak ada masalah. Okay, janji kita akui dan kita sedari yang ada kelemahan tu dalam diri kita. Bila kita sedari, barulah kita boleh berusaha, oh aku lemah. Okay lah, so what should I do next? Kan? So yang sekarang ni dalam you punya soalan paper 1 dan paper 2, dia ada yang ini, pemfaktoran. Soalan pemfaktoran. So soalan pemfaktoran ni dia ada dekat dalam paper 1 dan paper 2 kan. Dan dia ada juga markah yang agak tinggi juga. Okay. Tapi nak jawab kadang-kadang you confuse. You tak dapat markah penuh, dapat markah setengah pun dah kira nasib. Kadang-kadang lah, ke semua orang macam tu Kepada yang pelajar yang dapat matematik 60-70% ke atas, this going to be something yang revision je lah untuk you all. Tapi teknik yang Acik Fin akan tunjukkan ni adalah teknik yang ringkas, tapi you can get full marks for that. Okay. Alright. So kita akan mulakan dengan menguatkan you punya pemfaktoran, cara menjawab topik pemfaktoran dalam matematik.
Okay, and I tunjukkan dengan 3 teknik nak menjawab soalan ni. Ada 3 teknik Okay, teknik yang pertama tu ialah yang ini. Teknik pertama tu ialah teknik sama huruf. Lepas tu teknik kedua, kecilkan nombor. Teknik ketiga, membuka kurungan. So kita akan buat benda ni dan Acik akan tunjukkan kepada you all macam mana caranya. Okay, bersedia dengan pen dan kertas ataupun buku. Okay, sedia. Alright, let's move. Okay, so kita akan mulakan dengan soalan. So Acik Fin akan bagi soalan yang mudah dulu, okay, supaya kita nampak, you all nampak lah dia punya ni. Alright, kalau dalam English sekolah kita tak ada DLP kan, but just in case that you are wondering, pemfaktoran ni apa? Pemfaktoran ni ialah apa? Ialah kejap pemfaktoran ni adalah factorization. Okay, pemfaktoran ni adalah factorization. Okay, Antifin pada makan dulu. Alright, sambung. Okay, so katakanlah kita dapat soalan yang mudah. I nak tunjukkan soalan mudah dulu. Okay, katakan soalan yang pertama ni ialah XY campur X. Alright, so cara kita nak buat untuk soalan ini adalah, pertama ialah kita gunakan teknik sama huruf tu. So apa yang kita perlu buat, kita cari. So apa perlu buat? Kan? Okay, yang panjang sangat. Okay, mudah kat you all. Okay, kokok you all nak menyalin salin lah. Okay, alright. Tips yang pertama, cari sama huruf. You cari ni yang sama huruf. Okay, cari sama huruf. Cari sama huruf. Okay, so apa yang sama huruf kat sini? Apa yang sama huruf kat sini? Iaitu ialah X, betul? X yang sama huruf. So bila kita dah kenal pasti huruf yang sama tu, kita buat step yang kedua pula. Step yang kedua ialah kita keluarkan huruf ke depan. Okay, keluarkan huruf ke depan dan kita buat buka kurungan tu. Macam tu. Okay, lepas tu, okay, so bila kita dah buat macam ni, kita seterusnya kita ikutlah, keluarkan huruf ke depan dan letak kurungan. Sekejap kan korang tak faham pula. Sekejap letak kurungan. Okay, so apa yang kita buat, kita keluarkan huruf yang sama ni, kita letakkan dia dekat depan. Kan yang Acik Fin dah bulatkan ni kan. Maksudnya huruf ni huruf yang sama, betul tak? So you kena keluarkan dia, letak dekat depan. So kita keluarkan dia. Okay, so kita keluarkan X, letak kat depan. Lepas tu kita buka kurungan tu. Kita buat macam tu. So yang tinggal ialah apa? Ini dah tak ada, ni dah keluarkan kan? Ni dah keluarkan, so tinggal Y. So kita tulis Y tambah apa? Apa lagi yang tinggal kat situ? Tak ada apalah kosong kat situ sebab X dah keluarkan. Tidak, salah. Ketawa dulu macam raja-raja Melayu klasik kan. Very wrong, not kosong. Walaupun X kau dah keluarkan kan, X yang ni pun kau dah keluarkan kat depan ni, betul? Tapi dekat sini bukan kosong, dia jadi 1. Kenapa Y tambah 1? Sebab X tu kita dah keluarkan. Okey, macam ni. Siapa yang tak tahu, Acik Fin bagi tahu dekat dalam dunia matematik yang begitu meluas ini, okey, dia ada huruf A, B, C, D sampailah huruf Z, betul? Dalam matematik pun pakai huruf ya, bagi kita panggil anu kan, pun boleh ubah kan. Okey. So dekat dalam huruf ni sebenarnya dekat sini dia ada X. Macam ni lah X dengan Y kan. Dia ada ni D, E, F, G sampai semualah. Sampai X, Y,
Z macam tu. Betul? Alright. So sebenarnya dekat depan dia ada satu. Dekat setiap nombor huruf ni, dia ada satu. Okay. So dekat sini pun sebenarnya ada satu Y, satu X kat sini. Ada satu kat depan tu. Jadi bila X tu dah dikeluarkan, yang tinggal ialah satu ni. Faham? So sebab itulah jawapan dia ialah X. X yang tadi dah dikeluarkan, kan? X yang telah dikeluarkan, Cik tunjuk elok-elok sikit. X ni kita keluarkan, yang ini pun kita keluarkan. Betul tak? Kita keluarkan. Kita keluarkan jadi macam ni, kan? Kita keluarkan kat depan. So yang tinggal ialah satu. Bila X ni kita dah keluarkan, yang tinggal ialah satu. Y ni sebenarnya kat depan dia ada satu Y sebenarnya lah, tapi kita tak tulis. Okay? Cumanya bila kita dah keluarkan dia, so yang tinggal tu ialah satu. Sebab itu jawapan dia ialah X. Cik tukar colour sekejap. Jawapan dia ialah X. Jawapan dia ialah X sama dengan dalam kurungan Y tambah 1. You buat yang ni, you dapat 1 markah. Okay, dapat dah 1 markah. Okay, alright, move on to next question. Okay, so kita akan pergi dengan soalan yang seterusnya. Tapi sebelum tu, tadi I padam dia punya yang detail-detail tu. So let me just put balik. Okay, so nombor 1. So kita buat soalan seterusnya. Ini mudah supaya nak bagi you nampak lah, bagi you faham. Alright, katakanlah RT tambah T contoh. Okay, jadi yang ini cara dia sama. Okay, you kena keluarkan nombor huruf yang sama. Apakah huruf yang sama dekat sini? Huruf yang sama dia apa? Huruf yang sama dia T ni, kan? So keluarkan T tu, okay, dekat luar sini. Okay, so you keluarkan T tu. Lepas tu terus dia buka kurungan. T ni dah dikeluarkan kat sini, kan? Nampak? Okay, kedua-dua T ni di sini. Okay, kemudian yang tinggal kat dalam, yang dalam kurungan ni ialah R tu. So R tambah 1. Kenapa 1? Sebab dekat depan T yang ini ada 1 kat situ. Okay, alright. So itulah jawapan dia. So you jawab macam ni, you akan dapat 1 markah kat sini. Alright. Okay, so kita move on dengan soalan nombor 3. Cuba you tengok yang ini pula. Yang ni dia lain sikit. Okay, contoh dia ialah L M tambah L square. Saya nak buat. Okay, ni soalan nombor 3. Lepas tu kita pergi soalan nombor 4. QRS tolak S. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat tolak? Dua lah. Selalu ada satu kat depan tu, kan? Kalau S tu satu, kita bagi soalan macam ni, 2S. Macam mana pula nak buat kalau soalan yang macam ini? Okay, cuba pause video ni, cuba fikir-fikir macam mana nak buat. Okay, seminit je. Tak boleh seminit, buka balik video ni. Okay, kita tengok soalan nombor 3 ni. LM tambah L square. L kuasa 2. Benda kuasa 2 tu? Kuasa 2 tu macam ni L, kan? L
kuasa 2 tu ialah sebenarnya ialah L darab L. Itu dia L kuasa 2. Okey. Alright. So kalau katakan yang sekarang ni soalan dia ialah yang ini LM tambah L kuasa 2. So huruf apa yang sama? Kena cari, ingat yang ni, cari huruf yang sama kan. So huruf yang sama dia ialah apa? Ialah L kan. Ni huruf yang sama dia ialah L. L kat sini kan. Kat sini ada L, kat sini pun ada L. So kita keluarkan L. Betul. Okay. So L yang pertama ni dah dikeluarkan. So yang ni L kuasa 2 ni dia ada 2 L kan. So kita dah keluarkan 1 L dekat sini juga. So yang tinggal L dekat dalam ni berapa? Cuba fikir. Sebab yang kat sini sekejap dah jadi macam serabut pula. Cik padang sekejap. Nanti korang tak faham. Lagi sekali. Okey, sekejap. So sekarang ni L kuasa 2 dan ialah L darab L. Itu ialah L kuasa 2. Betul? Yang ni lah L kuasa 2 ni ialah L darab L. Betul? Okey. So sekarang kita nak jawab yang ini Kita nak buat yang ni LM tambah L kuasa 2 tu. Macam mana kita nak kecil, kita nak faktorkan dia. So kita kena buat yang ini, cari sama huruf. So yang sama huruf ialah huruf apa? Yang ada kat sini LM tambah L kuasa 2. L itulah yang sama huruf kan. So L ni yang sama huruf. So L ni lah yang kita kena keluarkan. So kita keluarkan L. Bila kita dah keluarkan L, kita kena buat apa? Buka kurungan. Betul? So yang tinggal dekat sini ialah L ni dah tak ada. Yang tinggalnya ialah M. Okay, tambah apa? Sini L kuasa 2 kita dah keluarkan 1, dia ada 2 kan. L kuasa 2 tu ialah L darab L. Betul tak? Tapi kita dah keluarkan 1. So tinggal lagi 1 L. Inilah jawapan dia. You jawab macam ni, you dapat 1 markah di situ. Okey? Boleh faham? Okey, so sekarang kita tengok soalan nombor 4 pula. Okey, so soalan nombor 4 ni, QRS tolak 2S. QRS tolak 2S. So huruf yang sama apa? Huruf yang sama ialah S ni, betul tak? S ni huruf yang sama dia. Jadi huruf yang sama ni lah yang kita nak kena keluarkan. So you keluarkanlah S tu. Lepas tu buat kurungan. Okey, ikut step ni, cari yang ni sama huruf, lepas tu keluarkan huruf tu ke depan, huruf yang sama tu keluar ke depan, lepas tu letaklah kurungan. Okey, so dekat dalam kurungan yang tinggal ialah apa? QR tolak 2. Settle, dapat 1 markah. Okey, boleh? Ini basic basic ni kena kuat, kena bagi faham. Kalau tak faham, kena usaha bagi faham, ataupun boleh tanya dekat dalam grup. Okey, grup WhatsApp lah, tanya acik lah, senang. Okey, alright. Okey, so ini yang semua ni adalah teknik yang ini teknik huruf sama ni. Okey, so kita dah selesai dengan pemfaktoran cara huruf sama huruf dengan menggunakan sama huruf. Okey, so kita dah selesai yang tu. So kita akan move on dengan kecilkan nombor pula. Okey, so tadi kita dah buat dengan teknik yang ini kan. Teknik yang ini sama pemfaktoran untuk menggunakan teknik sama huruf. So sekarang kita akan pergi kepada teknik yang seterusnya, iaitu kecilkan nombor. Yang nombor 2 ni pula kita nak pergi. Okey, so kita nak buat yang ini pula. Okey, kecilkan nombor. Alright, so katakanlah kita ada soalan kecilkan nombor ni. Memang kena guna, maksudnya memang berbeza dengan soalan yang sama huruf tu.
Okay, kalau you tengok yang soalan dia ada huruf yang sama, then you boleh gunakan teknik sama huruf. Tapi kalau kata soalan tu dia tak ada huruf yang sama, jadi gunakan kecilkan nombor ni. Alright, jom. So soalan dia, contohnya soalan pertama, okay. So contohnya 2y tambah 4. Contoh ni soalan dia. Nampak tak? Dekat dalam soalan ni tak ada huruf yang sama. So macam mana kita nak gunakan sama huruf ni? Kita tak boleh gunakan lah sama huruf ni, pasal tak ada pun huruf yang sama. Oleh itu kita gunakanlah yang ini, kecilkan nombor. So kita, macam mana kita nak buat? Jom kita tengok tips dia. Sekejap. Salah color. Okay. Sebenarnya kan Cik Fin ni dah lama tak pegang pen. Tu jadi macam ni. Okay, tips yang pertama. Okay, apa yang kita kena buat? Mula-mula you kena pilih sifir. Okay, lepas dah pilih sifir yang dipilih ditulis di hadapan. Okay, tulis kat depan lah. Lepas tu letak kurungan. Okay. Lepas tu nombor 3, you bahagikan setiap nombor. Sifir yang dipilih ditulis di hadapan. Alright, so dekat dalam soalan ni 2y campur dengan 4, 2y tambah 4 kan. Okay, so tak ada huruf yang sama kan, so you tak boleh lah pilih huruf, betul. Jadi you kena pilih sifir. So dekat dalam sifir, tengok nombor 2 dengan nombor 4 ni, you boleh gunakan sifir apa? You boleh gunakan sifir 4 dan juga you boleh gunakan sifir 2. So you kena pilih lah kan, pilih nak gunakan sifir apa. Sebab dua-dua ni boleh dibahagikan. Sebab nanti nampak step yang ketiga ni kita nak bahagikan dia, betul. Alright, so untuk yang ini, contoh katakanlah kita pilih sifir 2. So bila you pilih sifir 2 kan, so tengok sini, yang pertama pilih sifir. So Cik Fin pilih sifir 2. Kemudian step yang kedua dia ialah sifir yang dipilih tu ditulis di hadapan, kemudian tanda tambah dan letak kurungan lah kan. Okay, so kita tuliskan sifir yang kita pilih tu di hadapan. So kita pilih tadi 2 kan, so tuliskan 2, lepas tu letakkan kurungan. Okay. Kemudian next step, apa yang you kena buat? You tulis je balik apa yang ada kat sini. Tulis je balik dekat dalam kurungan ni, letak balik 2y tambah 4. Macam tu. Okay. Next, kita buat step yang ketiga ni. Bahagikan setiap nombor. Ni nombor kan. Ni ialah nombor dia kan. Ni pun nombornya kan. So kita kena bahagikan. Bahagikan dengan apa? Bahagikan dengan nombor yang kita pilih tadi, sifir yang kita pilih tadi. Kita pilih sifir 2, so kita bahagikan dengan 2. Bahagi 2. So berapa yang kita dapat? Kalau yang ini 2 bahagi 2, kita dapat 1. 4 bahagi 2, kita dapat 2. Macam tu kan? Betul? Jadi soalan dia sekarang, macam mana kita nak tentukan bahawa yang kita pilih ni, sifir yang kita pilih ni betul? Sebab kita boleh pilih, kita yang pilih sifir ni. Macam mana kita nak tentukan sifir yang kita pilih ni betul? Okay, cara dia senang je. Cara dia, you tengok jawapan ni, jawapan yang you dapat ni. Bila you bahagikan dengan sifir yang you pilih kan,
sifir yang you pilih ni bahagikan dengan nombor ni, nombor yang ada ni, you bahagikan dengan sifir yang you pilih tu, dia punya jawapan mestilah lebih kecil daripada yang ke atas ni. Dia mesti kecil daripada yang ini. Maksudnya nombor 1 ni kan, jawapan 2 bahagi 2 dapat 1 kan. 1 ni lagi kecil daripada 2 tu. 2 ni, yang ini pula 4 bahagi 2 kan. 2 ni lagi kecil daripada 4 tu. Jadi bila kecil lebih maksudnya betul lah. Bila you dapat jawapan yang kecil, maksudnya sifir yang you pilih tu adalah betul. Kenapa pula kena kecil? Kenapa pula macam mana nak tahu kecil tu yang betul? Kenapa kena kecil? Soalan lah. Contoh kata tanya macam tu kan. Sebab kan kita gunakan teknik kecilkan nombor. Nampak? Kecilkan nombor. So nombor tu kena kecil lah. Nombor yang kita dapat tu mesti kecil. Kalau katakanlah kalau you buat, bila selepas you bahagikan, lepas tu dekat sini you dapat 50 ke 60 ke, contohlah 16 ke, lagi besar daripada 2 ni kan. Jadi itu automatically you tahu bahawa jawapan pilihan sifir you tu salah. Macam tu. Okay, tu cara dia, teknik dia lah untuk you nak tahu. Alright, so sekarang kita dah dapat macam ni kan. So kita kena masukkan jawapan dia. So jawapan dia ialah apa? Ni 2 tadi yang dekat luar ni, lepas tu dalam kurungan ni kan. Letak dulu 2. So you letak 2, buka kurungan. Alright. So dekat sini 1, sini Y kan. So 1Y tambah, ni jawapan dia apa? 2. Itulah jawapan dia kan. Okay. Tapi dekat macam awal-awal tadi Encik Ifin cakap, kalau dekat nombor ni, dekat apa, nombor huruf, depan huruf tu ada 1, tapi 1 tu biasanya kita tidak tulis kan. Macam ni 1Y, 1 ni biasanya kita tak tulis, betul tak? Jadi you buatlah dia dalam bentuk begini, 2 dalam kurungan Y tambah 2. You buat macam ni, you dapat 1 markah kat situ. Okay. Okay, so kita sekarang pergi kat soalan. Cuba you jawab. Okay. Katakanlah soalan dia ialah 9Y tambah 18. Faktorkan. Okay, faktorkan soalan ni. Alright, so you tekan pause dekat phone you tu, tekan pause. Cuba jawab soalan nombor 2 ni 9Y tambah 18. Jawab soalan ni 1 minit je. 1 minit pun tak payahlah, 30 saat je. Kalau lebih 30 saat, terus buka je, tengok balik jawapan ni. Okay. Okay, dah jawab. Okay, so kita cuba selesaikan. So faktorkan 9Y tambah 18. So untuk sifir ni, kita cara pertama dia kan, dia cakap ni, step pertama kita kena pilih sifir kan. Ni step pertama dia. So kita pilih sifir. Kalau 9Y tambah 18, apakah sifir yang paling sesuai? 9. Kan, sifir apa paling sesuai dengan 18? Ada beberapa sifir juga kan. Tapi kita pilih 9 lah, senang. So sebab kita tahu kita akan bahagikan dia. Step nombor 3 ni kita bahagikan. So kita nak kecilkan nombor tu, betul tak? Kita nak kecilkan dia. So kalau 9 bahagi 9, kita dapat 1. Betul? Okay. So kita pilih 9 katakan. Okay. So kita dah pilih sifir. Sifir kita adalah 9. So kita tulis 9. Lepas tu terus je buka kurungan. Kemudian kita masukkan yang semua ada kat dalam ni, dekat dalam kurungan tu. So 9Y tambah 18. Okay. Itu step yang kedua. Sifir yang dipilih tu tulis kat depan, yang ni. Lepas tu yang ni kita masukkan kat dalam ni. Alright. So kita seterusnya apa yang kita buat, kita kena bahagikan dia. So bahagikan nombor 9 ni dengan nombor 18 ni. Kita bahagikan. Bahagi dengan apa? Kita
kita bahagikan dengan nombor yang kita pilih tadi, sifir yang kita pilih tadi, iaitu sifir 9. So kita bahagikan sifir 9. So 9 bahagi dengan 9, jawapannya ialah 1. Betul? Lepas tu 18 bahagi 9, kita dapat berapa? 2, kan? Jadi kita tulis balik penyelesaian dia, faktornya ialah 9 dalam kurungan 1 ni kan. 1 yang tinggal ni apa? Y. 1Y tambah yang ini, jawapan dia 2. Okey, tapi macam biasa Y ni depan dia ada 1 kan. Biasanya kita tak tulis 1. Jadi kita akhirkan dengan 9Y tambah 2, ataupun korang terus je tulis macam tu. Terus je tulis macam tu. Okey, buat macam ni, dapat 1 markah. Alright. Okey, so sekarang ada satu soalan untuk teknik kecilkan nombor ni sebelum kita selesaikan. Tadi Encik Fin pilih sifir tu, I pilih 9. Tapi sebenarnya kalau 9 dengan 18 ni kan, kedua-dua ni boleh tak kita pilih sifir 3? Dalam sifir 3 pun ada 9, dalam sifir 3 pun ada 18. So boleh tak pilih? Patutnya boleh lah kan. Tapi kalau kita pilih sifir 3, 3 bahagi 9 bahagi dengan 3, dia dapat jawapannya 3. Betul? Tapi 3 kan. Kalau 18 bagi 3, kita dapat 6. Okey. Jadi adakah ini dah cukup kecil? Sebab kita sedang membuat teknik kecilkan nombor. Jawapannya tidak. Yang paling kecil tu ialah yang ini, 1 dan 2 jawapannya. Yang ini 3 dengan 6 tak cukup kecil. Kan, jadi nak kena buat lagi. Maksudnya kena pilih lagi, sifirkan lagi, pilih sifir lagi. Nak pilih sifir apa pula? Sifir 3 lah kat situ. So kalau kata kita, lepas kita dah buat ni, kita kena buat lagi satu step lagi, pilih sifir 3 pula. Lepas tu sifir 3 tu barulah kita dapat 3 bahagi 3, barulah kita dapat 1. 6 bahagi 3, barulah kita dapat 2. So barulah sama 1 dan 2 ni, seperti yang ini. Betul? Jadi sebab tu kita terus pilih sifir yang paling mengecilkan, iaitu sifir 9. Okay, faham Alright. Kalau tak faham nanti tanyalah dalam group. Okay, so kita dah selesai dah teknik kecilkan nombor ni, dah selesai. Alright. Okay, so kita akan move on kan dengan teknik yang seterusnya. Okay, so kita dah pergi dengan sama huruf kecilkan nombor kan. Teknik pemfaktoran sama huruf kita dah buat. Teknik pemfaktoran menggunakan teknik kecilkan nombor kita dah buat. Jadi sekarang ni menggunakan buka kurungan. Sorry angin. Okay, yang ni buka kurungan ni. Kenapa kali dia macam ni? Sekejap ya. Okay, so kita akan pergi dekat teknik buka kurungan ni Alright, so dekat dalam teknik buka kurungan ni, apa yang dia melibatkan apa? Okay, so you kena tahu dia melibatkan operasi tambah dan juga tolak. So dia melibatkan operasi tambah dan tolak. Lagi apa lagi yang dia punya macam syarat-syarat dia lah. Okay, antaranya ialah, satu lagi ialah semua mesti kuasa 2. Kuasa 2. Semua mesti kuasa 2. So ini merupakan syarat dia. Okay, syarat dia mesti kena kuasa 2. Kena Okay. So operasi dia melibatkan tambah dan tolak, dan syarat dia mestilah semua tu, mesti semua nombor tu lah yang ada tu dia kuasa 2. Bukan semua nombor, semua yang diberikan tu kuasa
2. Alright, jom kita terus dengan contoh soalan. Ok, so sekarang Encik Fin nak bawa kepada yang ini Kita mulakan dengan operasi tolak dulu. Ok, contoh soalan dia adalah salah pula. X square tolak Y square. Ok, so kat sini dia kata syarat dia apa? Syaratnya ialah semua mesti kuasa 2. So kita tengok kat sini semua pun boleh ubah ni kuasa 2 ke tak. So kita dapati memang dia kuasa 2 kan. X ni pun kuasa 2, Y ni pun kuasa 2, betul? Ok, jadi kita dah, maksudnya bila dia dah memenuhi syarat, bila dia dah memenuhi syarat kuasa 2 ni, maksudnya kita boleh buat apa? Kita bolehlah buka kurungan tu. Ok, so kita pun boleh mula buka kurungan. Buka kurungan yang macam ini. Ok, so sekarang apa yang kita perlu buat? Bila kita dah buat kurungan macam ni, kita nak tahu operasi apa yang kita nak letak dalam kurungan ni. Ok, so nak tahu operasi apa yang kita nak letak dalam kurungan ini. Kalau operasi, bila Encik Fin cakap operasi tu maksud apa? Operasi tu maksud dia ialah ni lah, tambah ke, tolak ke, bahagi ke, darab. Itu adalah operasi So kita gunakan operasi tambah dan tolak kan. So yang I buat ni sekarang contoh yang tolak Okay, so kita tengok kat sini. Apa? Operasi dia ialah tolak. So dekat dalam kurungan ni kita kena, maksudnya bila dia didarabkan, operasinya ialah tolak. Okay, so kalau dia tolak, then kita letaklah dekat sini tambah dengan tolak. Sebab positif jumpa negatif, dia akan jadi negatif. Kalau kata nak letak negatif kat depan ni pun boleh. Negatif dulu, lepas tu baru positif pun boleh. Ikutlah mana-mana nak letak. Ok, tapi suka letak yang positif dulu. Itu negatif. Ok, so bila you dah tentukan operasi dia, terus je masukkan je huruf yang ada ni. So kat sini ialah X, sini ialah Y, sini X, sini ialah Y. Settle. Dapat satu markah kat situ. Ok, kalau soalan seterusnya, contoh 2 kuasa 2 tolak A kuasa 2. Macam mana nak selesaikan? First tengok dulu. Ok, operasi dia ialah apa? Tolak. Lepas tu tengok syarat dia pula. Syarat dia semua mesti kuasa 2. Adakah dia kuasa 2 semua? Ya, dia kuasa 2. So dia memenuhi syarat kan. So dia memenuhi syarat, boleh ialah you terus buka kurungan, terus dia buka kurungan kat situ. So lepas tu tengok dia punya operasi ni. Operasi ni tolak. So kalau operasi ni tolak, you boleh letak dia sama ada maksudnya bila didarabkan, dia dapatlah operasi tolak ni tadi. Okay, so you boleh letak sama kat sini depan tolak, ataupun negatif dengan positif, ataupun positif negatif boleh mana-mana sama je. So bila darabkan dia jadi negatif. Alright, so next step ialah masukkan je lah yang tinggal ni. Okay, 2 tolak A, 2 tambah A, dapat dah jawapan dia. Okay, mudah kan? Okay, ingat kepada yang mungkin terfikir kenapa tunjuk soalan macam ni, sebab ni bukan SPM ni nak bagi faham. Okay, soalan ni nampak mudah sebab nak bagi you faham. Okay, kalau kata kepada yang rasa susah benda ni, tak apa, it's okay. Okay, kalau masih rasa susah, tengok balik video ni. Okay, ulang balik. Kalau tak faham boleh tanya. Alright, so sekarang ni soalan dia. Soalan dia, kalau katakan dia punya ni kan syarat dia ialah, syarat dia mesti semua mesti kuasa 2. Tapi kalau soalan dia tu tak ada kuasa 2 pula, macam mana? Contoh, kalau soalan dia
9 tolak X kuasa 2. Okay, X ada kuasa 2 tapi 9 tak ada. Okay, macam mana nak buat? Dia mesti balik-balik pada syarat ni. Syarat dia ialah semua mesti kuasa 2. Jadi 9 ini harus ditukarkan kepada nombor yang boleh kuasa 2 dapat balik dekat 9 tu. Jadi nombor apa yang bila kita kuasa 2 dapat kat 9 tu? Jawapannya ialah 3. 3 kuasa 2 dapat 9. Betul? 3 darab 3 kan sama dengan 9. Betul? Jadi jawapannya ialah 3. 3 kuasa 2 tolak dengan ni X ni kan? X kuasa 2. So bila kita dah dapat kedua syarat dia tu, memenuhi syarat dia, syarat yang ni kan, 3 kuasa 2 tolak X kuasa 2. So ni dah memenuhi syarat. Apa yang kita buat seterusnya? Kita buka lah kurungan. Buka kurungan macam ni. So yang kat sini dia ialah operasi tolak kan. So kalau dah operasi tolak, maksudnya kita letakkanlah tanda operasi kat situ yang menunjukkan bila didarabkan dia akan jadi balik yang ini. Okay, dia jadi operasi kat sini, tolak. Alright, so kita masukkan je lah terus hurufnya, nombornya. Okay, macam tu, settle. So untuk yang ni formula dia sebenarnya ialah untuk yang ini buka kurungan ni untuk operasi tolak tu, formula dia ialah A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B, A tolak B. Ni dia punya rumus lah. Okay, untuk yang ni buka teknik buka kurungan yang operasinya adalah tolak. Assalamualaikum. Okey, kita sambung So sekarang kita akan buat dengan operasi tambah pula. So tadi kita dah buat tolak, sekarang kita akan buat tambah. Alright, let's move to it. Okay, jom kita check balik. Yang ini kita dah buat, yang ini dah. Lepas tu yang buka kurungan ni kita ada operasi kan. Satu ialah operasi tolak, satu lagi ialah operasi tambah. So yang operasi tolak ni kita dah buat. Okay, so sekarang kita akan mulakan dengan operasi tambah ni pula. Alright, so operasi tambah ni, okay, sekejap operasi tambah. Okay, dia ada formula dia. Okay, you kena ingatlah formula dia ataupun kenal je formula dia. Okay, tak kenal maka tak cinta. So you kenal lah, kenalkan formula dia. Janji you kenal. Okay, tak perlu ingat pun sebab formula dia beri dekat dalam kertas peperiksaan tu kan. Okay, janji you kenal. So formula dia ialah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan A tambah B dalam kurungan kuasa 2 tolak 2A B. So ini adalah soalan dia. Okay, kita move on dengan ini. Soalan pula. Ini adalah formula dia. Ni dia punya formula. Okay, katakanlah soalan dia faktorkan M kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okay, so bila korang tengok soalan macam ni, you kena tengok benda ni tau. Sekejap M ni, tengok yang M ni dan tengok yang 5 ni. Okay, terus je ambil M ni. M ni ialah sebenarnya A M ni ialah A. Kena pasti M tu sebagai A. 5 ni ialah B. Okay, mula-mula bila you tengok ni soalan yang macam ni, faktorkan, you tengok operasi dia kan. You tengok operasi dia.
Okay, bila operasi dia tambah, so you tahulah ini ialah formula dia. Betul? Okay, so bila dah tahu itu ialah formula dia, terus je huruf yang pertama ataupun nombor yang pertama dekat dalam operasi ni. Okay, yang pertama tu yang ini kan. Yang ini dia punya huruf ataupun nombor kat situ ialah A. Yang ini pula yang kedua ni ialah B kat situ. Okay, so apa yang you kena buat sekarang, you terus masukkan dia saja. Terus sahaja masukkan dia ke dalam formula itu. Okay, kejap. Ni tadi ialah A, ni ialah B. So you terus masukkan dia dalam formula yang ada dekat atas ni. Masuk kat formula ni Alright, so teruslah masukkan dia. Okay, so dekat sini kuasa 2 kan. Alright, A dia ialah apa? M tambah dengan B dia ialah 5. Okay, lepas tu tolak dengan 2. A ialah M, lepas tu B. So just letak kurungan B. Kenapa B pula? Kurungan ialah 5. B tu ialah 5 kan. Kenapa nak letak kurungan tu? Supaya simplifieskan lah. You boleh tahu yang M tu didarab dengan B tu. Okay, darab dengan 5. Alright. Okay, so bila kita dah dapat macam ni, seterusnya apa yang kita nak buat kan. Okay, so kita just faktorkan dia terus lah. Okay, yang kita ada ni M tambah 5 kalau kurungan kan, kuasa 2. Kemudian yang ini ialah nombor, yang ni M kan. Okay, nombor ni kita ada 2 nombor. Satu ialah -2, satu lagi ialah 5 kat situ. Okay, semua ni ialah darab kan. 2 darab M darab 5, betul tak? Jadi korang darabkan nombor dengan nombor ni. Okay, darabkan nombor dengan nombor ni. Right, so you akan dapat berapa jawapan dia? You akan dapat -2 darab 5, -10 M. Dapat tu, inilah dia yang you dapat. Okay, so dapat 1 markah kat situ. Okay, mudah, jangan confuse jangan confuse, especially kalau ada yang nak confuse kat sini kan. Ada kemungkinan ada yang confuse kat sini, kenapa nak kena letak kurungan ke apa. Korang ikut cara ini supaya you tak confuse. Kalau katakanlah yang ini kan, bila kita dah letakkan B tu dengan nombor 5, kemudian kita tak letak kurungan. Contoh -2 M 5. Okay, nanti you confuse, ni apa benda ni, macam mana ni kan. Kalau you letak 5 tu kat depan, -2 5 M, you pun confuse. Ini nanti you ingat ni 25 pula. Okay, nampak? So kalau kata you nak letak -2 M darab 5, boleh. Maksud dia sama juga. M yang maksud dia samalah. M darab 5. Okay, darab tu dia boleh dibuat dalam bentuk kurungan. Maksudnya yang dekat luar ni darab dengan yang dekat dalam ni, dengan yang macam ini, yang tunjuk tanda darab ni, maksud dia sama. Dua ni adalah sama. Tetapi kalau you letak macam ni, takut you ingat yang ini ialah X. Yang M X ni, yang darab tu ialah X. So sebaik-baiknya ikut je macam Cik Fin cakap ni, letak je dalam bentuk kurungan macam tu Alright. Okay lah. Okay, letak kurungan macam ni, lebih bagus lah. So kita dah habis yang ini, kita dah habis lah semua ni, tiga-tiga ni dengan yang ni semua kita dah habis Jadi kita akan sambung dengan pecahan pula. Okay, untuk algebra you all kena faham pecahan. Okay, pecahan tu penting juga. Alright. Okay, sambung. So pecahan ni dia ada 4 operasi lah. So dia ada operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. So ini merupakan operasi-operasi yang ada dalam pecahan. Okay, so kita mulakan dengan operasi tambah dulu. Okay, kita ambil operasi tambah. Kita nak buat yang ni dulu So katakanlah kita ada operasi tambah 1/2 tambah 1/4. Apakah yang kita kena lakukan? So kalau you tengok dekat sini, dekat nombor pembawah dia ni,
Okay, dia ada pengangka dengan penyebut kan. Kalau tak ingat pun tak apa pengangka penyebut tu cuma tahu bawah atas cukup lah. Yang ni pengangka, yang ni penyebut. Okay, alright. So kalau katakanlah bawah dia penyebut dia tak sama, 1/2, kat sini 2, kat sini 4, betul tak? Tak sama kan? Jadi kena samakan bawah. So tips yang pertama untuk operasi tambah ni, untuk operasi tambah, tips yang pertama you kena buat ialah samakan bawah dia, samakan bahagian bawah tu. So ini 2, ni 4. So macam mana kita nak samakan, nak jadikan dia berapa? Jadikan dia 4 lah, sebab sini 2 kan. So ini boleh darab dengan apa? Darab dengan apa? Kalau 2 ni, 2 darab 2 dapat 4 kan. Ya, kalau kita dah darab dekat bawah, syarat dia ialah kita kena darabkan juga dekat atas. Darab dengan apa? Darab dengan 2 juga. Berapa yang kita darabkan kat bawah ni, kat atas pun sama juga daraban dia. Okay, okay. So bila kita dah samakan bawah, kita buat macam ni, kita darabkan supaya bawah dia sama kan. So dekat sini kita akan dapat so kita akan dapat 2/4 ni, 1 darab 2 ialah 2, 2 darab 2 ialah 4 kan, tambah dengan 1/4. So bawah dah sama, betul? Bawah dah sama. So bawah dia ialah 4, betul? So kita tambahkanlah 2 tambah 1 ialah 3. So you buat macam ni, you dapat 1 markah. Okey, korang mungkin ingat macam apalah belajar benda mudah-mudah ni kan. Okey, macam ni soalan untuk pecahan untuk SPM, SPM trial dan peperiksaan betul SPM, dia punya soalan untuk yang melibatkan pecahan ni, dia complicated kalau you tak faham yang asas. So this is the asas. Ni algebra Cik Fin bagi tahu daripada tadi, faktor, pemfaktoran, yang ni pecahan pula. This is all the basics yang you akan gunakan nanti dalam soalan. Kan kejap lagi kita jawab soalan trial SPM pula. Okay, but you kena tahu yang ini dulu, kukuhkan yang ini dulu. Kepada anak-anak yang fail semua tu, you tengok yang ini dulu, kukuhkan yang ini dulu. Simple. Cik Fin tunjuk yang simple, yang mudah you nak faham. Okay, setakat ni boleh faham Okay, sekarang kita tengok kalau dia ialah tolak pula, operasi tolak pula. Okay, kalau operasi tolak pula tolak so sama juga. Kalau operasi tolak, yang pertama kita kena samakan bawah dia, samakan bawah ataupun samakan penyebut dia. Okay, contoh soalan, contoh 1/2 tolak 1/4. Tadi kat atas tu tambahkan, ni tolak pula. Alright, so kita buat macam mana? Pertama kita kena samakan bawah ni juga. Okay, so kat bawah dia ialah apa? Yang ni 2, yang ni 4, betul tak? 2 dan 4. Jadi kita kena samakan dia. Bila kita nak samakan dia, sama juga cara dia ialah kita darabkan bawah tu bagi sama. Okay, so macam mana kita nak darabkan? Tengok, ini 4 kan, ni 2 kan. So kita kena pilih lah untuk 4 ni. Macam mana? 2 darab berapa 4? 2 darab 2. Lepas tu kalau bawah ni dah darab dengan 2, ke atas pun darab dengan 2 juga. Okay, so kat sini you akan dapat berapa? 2 per you akan dapat jawapan dia 2/4 tolak 1/4. Macam tu kan. Alright, so bawah dah sama. Okay, so bawah dia sama, dah 4. Okay, atas dia ialah 2 tolak 1. So 2 tolak 1 ialah 1. So 1/4 jawapan dia. Kat sini you dapat 1 markah. Senang kan? Sebab ni soalan senang. Ini hanya nak bagi faham Kejap lagi kita pergi soalan yang betul-betul. Okay, dah pasal lampu. Oh, cerah sikit. Alright, so kita dah habis, kita dah tunjukkan ni tambah, tolak pun dah. So kita pergi kepada darab pula. Okay, darab macam mana pula? Darab simple. Okay, kepada yang masih ragu-ragu macam apalah ajar yang mudah-mudah ni kan. Okay, sebab apa? Algebra ni kalau korang nak kuat matematik, korang nak faham kan, korang memang mungkin tahu algebra, tapi kalau kau beli yang macam yang jual tu,
kan buku tu bila masa kau nak belajar algebra dalam masa sebulan tak boleh yang buku-buku kan. Jadi tengok yang ni, tengok video ni Cik Fin dah kaji lah apa yang kita yang rasanya sesuai untuk you nak belajar dalam masa 1 bulan. Cukup, boleh lah. Okay, alright, move on to darab pula. Operasi darab pula. Katakanlah darab tu ialah kita ada berapa, 3/m. Kita masuk tadi nombor je kan, kita bubuh huruf pula. Darab dengan 3/m juga. Contohlah. Okay, jadi macam ni kita nak dapat yang ni, untuk darabkan pecahan yang macam ni. Okay, senang je. Korang darabkan atas dengan atas, bawah darab dengan bawah. Jadi you dapat 9/m square. So you akan dapat 9/m square. Okay, ni jawapan dia. Okay, satu markah di situ. Alright, kemudian kita pergi kepada bahagi pula. Okay, so kita nak buat bahagi pula kan. Okay, bahagi ni unik sikit. Okay, kalau bahagi ni, tips yang pertama dia ialah you kena okay, tunjuk soalan dululah. Tunjuk soalan. Kang cakap kena nanti tak nampak. Okay, jom kita tengok soalan dia dulu Sekejap. Syaga. Tak tahu apa 1-2 hari ni Dr. ingat lagu Russia. Korang dah dengar lagu Russia? Dengar sekejap lah lagu tu. Okay, bahagi So tips dia yang pertama ialah nak bagi dengan lagu dulu, lupa. Dah panjang sangat lagu dia. Contoh dia soalan 2/m bahagi 2/m. Macam ni kita nak selesaikan. So syarat yang pertama dia ialah kita apa yang dekat belakang ni, yang ini, okay, you kena terbalikkan dia. Maksudnya dia akan jadi 2/m darab. Kita kena tukarkan dia dalam bentuk darab kalau you dah buat soalan bahagi, tukarkan dia dalam bentuk darab. Okay, so dia akan jadi 2/m. Belakang ni kita terbalikkan dia, so dia akan jadi m/2 macam tu. Okay, so kat sini apa yang kita akan buat? Okay, yang pertama kita akan tukarkan kepada darab. Okay, lepas tu apa yang kita akan buat? Kita akan terbalikkan dua ni. Yang ni kita terbalikkan dia. Yang bawah pergi atas, atas pergi bawah. So nombor belakang, Cik Fin tak tahulah dalam matematik korang panggil apa. Kan dia punya dia punya yang nombor bawah tu naik atas, yang bawah tu turun bawah. Okay, nombor belakang tu yang ni lah masuk Cik Fin okay, terbalikkan dia. Diterbalikkan, kuat lentangkan dia. Okay, so dia bila dia diterbalikkan, dia akan jadi macam mana? Okay, dia akan jadi sama dengan 2m darab. So kita tukar dia kepada darab kan. So darab lah. Okay, lepas tu bila kita tukar dah kepada darab, bahagi ni dah tukar pada darab, yang ni kita terbalikkan dia kan. So m/2 macam tu. Okay, so bila kita dah buat macam tu, kita pergi pada step yang ketiga pula. Step yang ketiga ialah kita ikut operasi yang ini. Yang ini ikut yang cara darab ni. Okay, yang cara darab ni macam mana pula? Ingat balik. Okay, so bila kita darabkan yang kita teruskan darab yang atas dengan atas, bawah darab dengan yang bawah. So yang bila kita dah buat dua ni, nombor 1 dan nombor 2, yang seterusnya ikut, nak cakap ikut ke? Sekejap gunakan formula darab. Maksudnya kita ikut yang darab tu, atas darab dengan atas, atas darab atas, ataupun pengangka darab dengan pengangka, penyebut darab dengan penyebut, bawah darab
bawah. Macam tu So atas darab dengan atas kita akan dapat 2M darab dengan bahagi dengan 2M per 2M. Macam tu. So kalau macam ni you tinggalkan soalan macam ni pun you dapat 1 markah. Kalau katakan you kecilkan dia, you akan dapat 1 kan. Ni darab ni 1 kan. So yang macam ni pun you tetap dapat 1 markah. Okay. Alright. So fahamkan yang ini. Tak payah lama sangat lah. Sekejap je yang ni kan. Kita nak move on dengan soalan seterusnya. So sekarang kita nak buat soalan trial pula. Sekejap Cik Fern padam main dulu sambil dengar lagu ni. Korang buat mat ni seronok sebenarnya tau. Betul. Bagi Acik Fin lah. Yang lain tak seronok. Lagu siapa rekod macam tu? Okay, lagu tu best. Okay, kita terus dengan soalan trial. Okay, tengok soalan dia. Ada okay, sekejap cari soalan. Okay, yang ni ada Alright, jom tengok soalan dia. Okay, soalan dia ialah MN tolak dengan 3N per 5N bahagi dengan M square minus 9 per dengan 15. Ini soalan. Okay, soalannya macam mana kita nak buat macam ni? Okay, so kalau you nampak soalan macam ni, you first kali tengok apa tau? You tengok kat sini operasi dia apa. Okay, operasi dia ialah bahagi kan. Tadi kita kata kalau bahagi pertama sekali kita nak kena buat, kita kena tukar dia kepada apa? Kita tukar dia kepada operasi apa? Darab. Okay, darab. So kalau darab, bila kita tukar dia kepada darab, dia akan jadi macam ni. Sama dengan MN tolak 3N. Yang ni yang ni korang. Yang ni yang ni MN tolak 3N per dengan 5N. Kemudian bahagi ni kita jadikan dia darab. Betul? Okay, darab apa? Okay, so bila kita dah jadikan dia darab, first kita tukar jadikan dia darab. Ini yang pertama yang kita nak buat kan. Asal anti-family. Okay, so kita dah jadikan dia darab. Next apa yang kita buat? Next ialah kita terbalikkan dia. Betul? Bila dia dah jadi darab, kita kena terbalikkan yang dekat belakang tu. So bila kita terbalikkan yang dekat belakang tu, apa yang dia jadi? 15 ni naik atas, yang M square tolak 9 ni turun ke bawah kan. So you put here 15 M square minus 9 letak di bawah. Nampak? Terbalikkan macam itu. Okay? Okay, sekarang dah masuk part yang korang kena dengar betul-betul, tengok betul-betul. Okay, dengar betul-betul, tengok betul-betul. Tadi kita dah belajar. Ingat awal-awal tadi Acik Fin tunjukkan yang ini kan, 3 teknik pemfaktoran. Betul? Dekat dalam 3 teknik pemfaktoran tu, yang awal-awal tadi tu, okay, awal-awal video tu Acik Fin tunjukkan ada 3 jenis apa orang kata, 3 jenis teknik yang kita kena buat. Apakah 3 teknik tu? Kalau recall balik, apakah 3 teknik tu? Yang pertama ialah teknik sama huruf. Ingat? Lepas tu yang kedua ialah teknik apa? Ialah teknik apa? Kalau yang kedua
Yang pertama sama huruf, yang kedua ialah kecilkan nombor, dan yang ketiga ialah teknik buka kurungan. Okey, yang ni. Okey, so sekarang ni korang tengok yang ini betul-betul. Okey, yang kita dah ubahkan ni. Okey, tengok yang ni betul-betul. Cuba tengok betul-betul. Okey, nak tengok macam mana? Cik Fin ajar dulu. Nak tengok betul-betul, nak tengok apa? Kan mesti nak kena tahu apa yang you nak kena tengok. Sebab tu Cik Fin cakap, dengar betul-betul, tengok betul-betul. Nak tengok, you kena tengok satu benda. Yang pertama tadi you tengok apa operasi dia. Operasi besar dia yang ini. Betul tak? So you dah tukarkan kepada darab. Betul? Lepas tu bila you dah tukar pada darab, you akan kena gunakan darab punya teknik lah. Darab punya formula, iaitu terbalikkan dia. So you dah terbalikkan dia pun. So you dah dapat yang ini, dapat yang ini. Betul tak? You dah terbalikkan dia, dapat ini, dapat yang ini. Kan? Alright. So sekarang bila dah terbalikkan dia, you kena tengok apa pula lagi. Okay? You kena tengok benda-benda yang ada kat dalam dia. Tengok yang ini dulu. Okay, tengok dua ni dulu. So yang ini dia ada berapa? Dia ada apa? Okay, dia ada satu kat sini. Kita nak panggil ni apa? Satu benda kat situ. Maksudnya 5 darab N tu satu. One thing lah, is a thing. Kan? Is a thing. Kat sini dia ada two things. Dia ada dua benda kat situ. Apa benda dia ada? M darab N tolak 3N. Betul tak? MN tolak 3N. So ada dua benda kat situ. MN, lepas tu nak kena tolak pula dengan 3N. So ada dua benda kat situ. Yang ni ada satu benda. Alright. Yang itu yang kena tengok dulu. You kena tengok dulu. Bila you nampak yang ini, apa yang you boleh nampak betul-betul? Okay, yang ini kan. Bila you nampak yang ni, apa yang you boleh nampak dekat teknik mana yang you nak gunakan ni? Apa yang you boleh nampak? Kat sini dia ada MN. Okay. Sekejap nak tukar color. Okay. So dia ada apa? Dia ada MN tolak dengan 3N. Apa yang sama kat situ? Kita ada N ni yang sama huruf. Jadi boleh tak kita gunakan teknik sama huruf ni? Boleh. Betul? Okay, so kita akan gunakan teknik sama huruf. So kalau teknik sama huruf, apa yang berlaku pada teknik sama huruf tu? Okay, teknik sama huruf tu, so kita akan keluarkan N. Dia punya syarat untuk teknik sama huruf ialah apa? Keluarkan yang sama tu lah. Huruf yang sama tu kita kena keluarkan. Lepas tu dalam kurungan tu letak yang balance tu lah. Yang ada tinggal apa? Yang ni dua ni dah dikeluarkan kan? Yang tinggal M tolak 3 per 5N. 4 darab dengan 15 per M square tolak 9. Okay, so betul? Betul macam ni? Betul ke? Salah. Salah salah. Kenapa salah? Boleh je macam ni, boleh, tapi dia belum betul. Sebab apa? Sebab kita kena tengok lagi. Okey, yang pertama ni kita dah settlekan dah. Betul tak? Yang dekat sini kita kena tengok balik. Kita kena tengok juga yang dekat sini. Apa yang ada kat sini? Yang kat sini dia ada apa? Dia ada yang ni. Nampak ni? M square tolak 9. So bila ada sahaja, ada apa? Ada ni bila ada kuasa 2, apa yang kita kena buat? Bila ada kuasa 2, kita kena buka kurungan kan? Betul? Bila ada kuasa 2, kita kena buka kurungan. So kita buka kurungan. Okay, buka kurungan ni buka kurungan ni, teknik buka kurungan pula. Yang untuk yang ini kita buat guna teknik buka kurungan. Ingat balik yang tadi Cik Fin ajar Yang untuk yang ini kita gunakan teknik sama huruf. Okey, yang ini teknik buka kurungan. Nombor 3 tu. So bila kita nak buka kurungan, dia ada M. Kat sini pun ada M macam tu. Alright. Tapi lagi kita kena tengok apa? Adakah ini je yang kita kena tengok? Tak, kena tengok 9 ni juga.
Okay, nak buka kurungan sebab dia ada kuasa 2. Syarat nak buka kurungan ialah apa? Semua tu syarat dia semua kena kuasa 2. So kat sini pun kena ada kuasa 2 juga. Tapi ni 9 sahaja, tak ada kuasa 2. Jadi 9 ni kita kena cari nombor kuasa 2 dia. Nombor apa yang kuasa 2 dapat 9 itu. Okay. Okay, jadi untuk tak confusekan kamu kejap Cik Fin pandang balik ini. Okay. So sekarang ni kita tengok dia punya M kuasa 2 ni. Okay, M kuasa 2 ni. Kan? Dia dah M kuasa 2. So kita boleh gunakan sebenarnya teknik buka kurungan. Tetapi syarat untuk teknik buka kurungan semua mesti kuasa 2. Tapi kat 9 ni dia tak ada kuasa 2. Tak ada kuasa 2 Tak ada kuasa 2 kat sini. Jadi kalau tak ada kuasa 2 kat situ, okay, tak ada kuasa 2 dekat situ, apa yang kita perlu buat? Kita kena jadikan nombor 9 ni sebagai nombor kuasa 2 yang akhirnya mendapat 9. So, apa je yang darab dengan diri dia dapat 9. 3 darab 3 sama dengan 9. Jadi, ia ialah 3 kuasa 2. Kan? 3 kuasa 2. So, kat sini ialah M square tolak 3 kuasa 2. Okay. Jadi dekat sini 15 kan. So dekat sini dia jadi Cik Fin buat step by step supaya you nampak. M square tolak 3 kuasa 2 macam tu. Okay. Setakat ni boleh faham tak? Okay. Alright. So lepas tu apa lagi kita buat? Sekarang bila kita dah ada ni, dah ada apa nama ni yang macam ni kan, dah memenuhi syarat untuk buka kurungan, barulah kita buka kurungan. Okey, barulah kita buka kurungan. So n M tolak 3 ni Cik Fin buat step by step tau. Okey, you boleh ringkaskan kalau you dah tahu. Okey, nak ringkaskan makna, maksudnya dekat yang ini tak payahlah. Terus je buat yang bawah ni. Okey, kalau you dah tahulah. Kalau tak tahu, confuse lagi kan, sebab baru awal-awal sangat dengan step macam ni, buat macam ni step by step. Alright? Okey. Alright. So yang ni darab. Okey, darab dengan yang ini. So baru kita boleh memenuhi syarat untuk buka kurungan kan, sebab kita dah ada macam ni. Syarat dia ialah semua nombor tu mesti dah kuasa 2. So kita dah memenuhi syarat tersebut, barulah kita buat buka kurungan. So 15 per dengan buka kurungan kat sini. Okey, buka kurungan sini. Lepas tu tengok apa lagi? Tengoklah operasi yang ada kat sini apa? Tolak. Operasi dia adalah tolak. So macam mana tu? Okey, so kalau operasi dia tolak, so dekat sini ialah okey, kat sini ialah tambah, di sini ialah tolak, betul? Okey, kejap Alright. So barulah kita boleh masukkan nombor tu. Kita masukkan M ni, kita masukkan kat sini. Lepas tu kat sini ialah 3. Lepas tu kat sini M balik, kat sini ialah 3 balik macam tu. Okey, setakat ni boleh dapat tak? Kalau tak dapat tengok balik pada awal. Okey, tak tahu tanya. So bila dah buat macam ni, adakah ini je jawapan dia? Tidak. Okey, barulah kita nak buat upacara penyembelihan. Okay, upacara penyembelihan ni ataupun korang kat sekolah dia panggil lagi mulia lah. Cik Fin dia panggil penyembelihan Okay, upacara pemotongan. Potong. Okay, penyembelihan kita. Okay, so kita akan buat macam ni Alright. So macam mana kita nak potong? Apa yang kita boleh potong kat sini? So you tengok apa yang kita boleh potong. Ni N. Sini ada N tak? So boleh potong N dengan N kau ni. So yang ni boleh potong, ni boleh potong habis. Lagi apa? M tolak 3. Ni pun ada M tolak 3. So ni pun boleh potong habis. Okay. Lagi apa? 5 dengan 15. 15 dengan 5 Alright. So yang ni kita boleh kecilkan dengan sifir apa? Sifir 5 lah. Okay, 5 bahagi 1. 5 bahagi 5 1. 5 bahagi berapa? Dapat 15. 5 bahagi berapa? 5 bahagi 15 dapat 3 3. Jadi apa je yang tinggal? Yang tinggal adalah 3
3 ni kan, 3 per M tambah 3. So inilah jawapan akhir dia. You dapat 1 markah. Ya, 1 markah je. 1 markah. Okey, tapi berbaloi. Markah yang berbaloi kalau dapat. You dapat ni, dapat tambah markah you. Okey. So senang je kan sebenarnya kalau you faham teknik. So tengok betul-betul. Kalau tak boleh jawab yang soalan ni, okey, kalau you tak boleh jawab soalan yang ini, soalan trial ni, you tengok balik yang Encik Fin ajar algebra tadi tu. Okey, tengok balik yang itu. Okey, fahamkan balik 3 teknik ni. Boleh? Boleh? Janji? Janji. Alright?